screen terus. Okey, jadi hari ni seperti yang di-request, kita akan belajar tentang ketaksamaan linear. Kita nak faham apa isi kandungan tentang ketaksamaan linear ni. Okey, jadi awal-awal sekali cikgu akan proceed kepada bab 6. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak belajar tentang ketaksamaan linear. Kita nak belajar tentang ketaksamaan linear iaitu bab 6. Okey, cikgu proceed boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita belajar tentang bab 6. Sebelum kita nak belajar tentang bab 6, yang pertama sekali kita belajar apa yang ada dalam bab ni. Bab 6 adalah tentang ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam dua pemboleh ubah. Okey. Jadi tengok kat sini, tengok kat depan Okey. Masing-masing boleh tengok ketaksamaan linear dekat sini yang dimaksud, apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan linear. Okey, jadi cikgu akan terangkan dulu. Okey, cikgu akan tunjuk kat depan. Yang pertama sekali, selalu kita belajar 3 tambah 5. 3 tambah 5 sama dengan berapa? 3 tambah 5 sama dengan berapa? 8. 8. Okey. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi bila kita tengok, ini adalah kita panggil sistem persamaan. Sistem persamaan ini belah kiri. Ini adalah belah kiri. Ini adalah belah kanan. Jadi apa yang kita boleh cakap ni? Belah kiri 3 tambah 5 dapat 8. Lepas tu belah kanan kita samakan dengan 8. Bila kita tengok belah nombor ataupun nilai dia kiri dengan kanan tu sama, seimbang, kita pakai persamaan sama dengan. Tapi sekarang kita nak pakai tentang ketaksamaan. Ketaksamaan ni adalah kita nak cakap 8 tu tak sama dengan 8. Nombor dekat kiri tak sama dengan nombor dekat kanan. Jadi bila tak sama, kita pakai yang dinamakan dengan simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan yang pertama, dia ada macam ni. Yang ini kita cakap dia lagi besar. Lagi besar. Apa maksud dia lagi besar? Sebagai contoh, bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, nombor-nombor yang boleh digunakan untuk mewakili X mesti kena lebih besar daripada 5. Sebagai contoh, X boleh jadi sama dengan 6. Sebab 6 tu dah mula lagi besar daripada 5. Kemudian makin besar, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi inilah nombor dia. Yang kedua, kita buat lagi besar dan sama dengan. Lagi besar dan sama dengan. Dan sama dengan. Okey. Jadi apa simbol ni yang bagi tahu ni? Kenapa pula simbol ni ada ni? Okey, maksud dia adalah simbol lagi besar campur dengan simbol sama dengan, dia akan jadi lagi besar dan sama dengan. Jadi bila cikgu cakap X lagi besar dan sama dengan 5, maksudnya cikgu boleh kena gantikan nilai X boleh jadi 5. Dia boleh jadi X tu sama dengan 5. Dan X tu boleh terus membesar. 6, 7, 8 dan seterusnya. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Ya, cikgu. Okey. Yang seterusnya, cikgu pergi kepada yang ketiga, lagi kecil. Kat sini cikgu cakap dia lagi kecil. Lagi kecil bermaksud X lagi kecil daripada 5. Apa yang dimaksudkan dengan X lagi kecil daripada 5?
Maksudnya kalau kita tengok contoh 1, kita tengok contoh 2, kita akan nampak nombor yang digantikan untuk X mesti lagi besar. Sebab apa? Sebab simbol tu sendiri cakap dia lagi besar. Okey. Sekarang dia lagi kecil. Jadi dekat sini kita buat nombor-nombor yang boleh digantikan ke dalam X mesti lagi kecil. Dia akan kecil daripada 5. Dia akan jadi 4. Dia mula dengan 4. Dia mula dengan 3. Dia mula dengan 2 dan terus mengecil. Okey, dan yang terakhir sekali, lagi kecil dan sama dengan. Yang ini kita cakap lagi kecil dan sama dengan. Bila cikgu cakap lagi kecil dan sama dengan, maksudnya simbol tu lagi kecil tambah sama dengan, kita akan dapat lagi kecil dan sama dengan. Itu hasil dia. Jadi X yang boleh digantikan kalau kita tulis X lagi kecil sama dengan 5, kita boleh mula dengan 5 dan terus mengecil. Jadi inilah nota dia. Inilah nota kita nak faham tentang simbol ketaksamaan tu. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke? Lama tak dengar suara. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, baik. Sekarang kita nak kenal ketaksamaan, inilah jenis-jenis ketaksamaan. Yang cikgu tunjuk ni ada 4 jenis ni, inilah jenis ketaksamaan. Inilah jenis ketaksamaan. Maksudnya kita nak cakap apa? Nombor dekat kiri tak sama dengan nombor dekat kanan. Okey, inilah dia jenis-jenis ketaksamaan. Okey, jadi cikgu proceed kita punya penjelasan. Cikgu proceed ke kita punya penjelasan kepada kita punya modul. Okey, jadi itu adalah jenis-jenis ketaksamaan. Jadi dalam kita punya yang kita belajar pada hari ini, lepas kita cakap tentang ketaksamaan, kita bercakap pula tentang linear. Kita bercakap pula tentang linear. Okey, jadi masing-masing boleh proceed kepada penjelasan untuk linear. Linear ni apa? Tadi cikgu dah ajar dah tentang ketaksamaan. Cikgu pergi pula kepada linear, penjelasan tentang linear. Okey, persamaan linear. Linear adalah salah satu persamaan. Persamaan ada banyak jenis. Tapi sekarang kita pergi kepada persamaan linear. Persamaan linear, linear tu sendiri bermaksud persamaan garis lurus. Maksudnya dekat persamaan linear, kalau dalam graf dia mesti dalam keadaan garis lurus. Dia garis lurus macam tu. Ini dikira sebagai persamaan garis lurus kalau dia melibatkan tentang graf. Kalau dia tak melibatkan graf, cikgu kenalkan dekat kamu, persamaan linear kuasa dia. Kuasa X, X kuasa 2, X kuasa 3, ini dikira sebagai persamaan linear. Ini dikira sebagai persamaan linear. Okey, maksudnya X yang kita nak kena belajar dalam kita punya bab ni, dia mesti kuasa 1 sahaja. Dia tak boleh kuasa 2, dia tak boleh kuasa 3, dia tak boleh punca kuasa, dia tak boleh keadaan punca kuasa negatif. Dia tak boleh yang lain. Untuk linear, dia hanya boleh X kuasa 1 sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan linear. Jelas ke kat sini? Boleh faham? Okey ke? Lama. Ha. Amir okey ke Amir? Boleh faham ke Amir? Boleh. Okey, Amar boleh faham Amar setakat ni? Okey. Apa cik?
Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, ni cikgu terang tajuk dulu tau. Ketaksamaan cikgu dah terang dekat sini. Linear pula cikgu terang dah dekat sini. Cikgu dah terangkan dekat sini. Akhir sekali cikgu terang tentang pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimaksudkan dekat sini adalah penggunaan huruf. Penggunaan huruf. Contoh, kalau kita guna X tambah 5 sama dengan 7. Mana pemboleh ubah dia? Ini. Apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah ni? Pemboleh ubah dimaksudkan dengan sesuatu nilai yang kita tidak tahu. Sesuatu nilai yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui. Ni adalah kita punya pemboleh ubah. Jadi, kalau dekat sini X tambah 5 sama dengan 7, dekat sini kita cakap apa? Kita cakap dia ada satu pemboleh ubah. Dia ada satu pemboleh ubah. Tapi bila cikgu letak X tambah Y sama dengan 7, dekat sini kita cakap bila dia ada dua huruf. Satu, dua. Bila dia ada dua huruf, dekat sini kita cakap dua pemboleh ubah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Lokman, jelas ke Lokman? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ni satu huruf. Ini adalah dua huruf. Jadi dua pemboleh ubah bermaksud dua huruf. Dua huruf bermaksud dua nilai yang kita tidak tahu. Yang tidak diketahui. Dua nilai yang tidak diketahui. Jadi inilah yang cikgu maksudkan. Inilah yang cikgu maksudkan daripada nama bab tu. Pemboleh ubah, ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya definisi untuk ketaksamaan tu. Cikgu akan terangkan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, jadi dalam bab ni, perkara pertama yang kita nak kena belajar adalah tentang mengeluarkan persamaan. Mengeluarkan persamaan. Kita nak keluarkan apa persamaan yang terlibat. Ini adalah perkara pertama dalam bab ni. Okey. Amir ada dekat situ ke? Amir, jelas ke Amir setakat ni penerangan cikgu? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi cikgu proceed kepada soalan nombor 1. Mengeluarkan persamaan. Bila cikgu cakap mengeluarkan persamaan, maksudnya daripada ayat, dia bagi ayat ataupun dia bagi statement. Dia bagi statement ayat panjang-panjang, kita kena keluarkan dia punya persamaan. Sebagai contoh, ini soalan dia. Contoh semua kelas. Okey, ini adalah contoh dia. Ini ayat, kita kena keluarkan dia punya persamaan. Apa persamaan untuk situasi di atas? Okey. Jadi yang kita nak belajar ni yang pertama, mengeluarkan persamaan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama sekali, cara nak mengeluarkan persamaan adalah, cikgu tunjuk Okey. Jadi cikgu akan tunjuk. Semua kelas di SMK Parit Besar, step dia ada step tau, dia ada step. Yang pertama, baca dan fahamkan situasi. Baca dan fahamkan situasi.
Jadi contoh dekat sini kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Kita pergi kepada yang pertama. Situasi dia apa? Kita kena faham. Semua kelas di SMK Parit Besar menggabungkan murid lelaki dan murid perempuan dengan keadaan bilangan murid. Maksudnya, dekat sini situasi kita adalah gabungan murid. Gabungan murid. Okey. Jadi ini adalah dikira sebagai kita punya situasi. Situasi. Situasi dia sekarang adalah tentang gabungan murid. Jadi bila cikgu cakap gabungan, gabungan bermaksud tentang tambah. Kita nak gabungkan. Ataupun kalau kamu tak faham, dia adalah tentang jumlah murid. Bila cikgu bercakap tentang jumlah, jumlah membawa maksud tambah. Okey. Jadi sampai situ jelas ke setakat ni, boleh faham? Jelas. Okey. Habis. Yang kedua, tentukan tentukan pemboleh ubah. Tentukan pemboleh ubah. Pemboleh ubah dekat sini, yang dimaksudkan dekat sini adalah nilai yang tidak diketahui. Nilai yang kita tak tahu. Nilai yang tidak diketahui. Nilai yang tidak diketahui. Kita tak tahu apa nilai dia. Jadi apa yang nilai kita diketahui? Apa nilai yang tidak diketahui dekat sini? Yang pertama, dekat sini kita bercakap tentang bilangan. Bilangan murid lelaki. Berapa murid lelaki? Kita nak bercakap tentang bilangan. Jadi, pemboleh ubah kita sekarang, tengok tahu. Pemboleh ubah kita sekarang adalah tentang bilangan. Bilangan. Maksudnya, huruf kita tu adalah tentang bilangan murid. Berapa murid lelaki, dia tak cakap pun murid lelaki tu, dia tak bagi satu statement pun murid lelaki tu adalah 10. Dia tak bagi tahu statement pun murid perempuan adalah 7. Dia tak bagi tahu pun. Jadi dekat sini kamu kena faham. Untuk bab ni kita ada dua pemboleh ubah. Jadi sekarang kita mesti ada dua nilai yang kita tak tahu. Mesti ada dua nilai yang kita tak tahu. Jadi dekat sini kita nampak yang pertama bilangan murid lelaki. Kita tak tahu pun bilangan murid lelaki apa. Bilangan murid lelaki kita tak tahu pun. Dan yang kedua ni murid lelaki. Yang kedua murid perempuan. Kita tak tahu pun murid perempuan ada apa. Jadi dekat sini kita letak bilangan murid perempuan. Perempuan. Kita tak tahu pun apa bilangan murid perempuan. Jadi bila kita tak tahu, kita boleh gantikan dengan huruf. Kita boleh gantikan dengan huruf. Mana huruf dia? Huruf tu kamu sendiri pilih. Huruf kamu sendiri pilih, kalau ikut kamu nak pakai A ke B ataupun X, Y. Tak ada masalah. Jadi, dekat sini cikgu pakai X untuk bilangan murid lelaki dan Y untuk bilangan murid perempuan. Seterusnya, kita tentukan simbol. Simbol yang terlibat. Tentukan simbol. Simbol dalam matematik ada 4. Sama ada di dalam keadaan tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Jadi sekarang bila dikata gabungan, gabungan bermaksud tentang jumlah. Jadi dekat sini simbol dia bila bercakap tentang jumlah, jumlah bermaksud tambah. Jumlah bermaksud tambah. Jadi dekat sini kita dapat satu persamaan. Gabungan murid lelaki. Jumlah murid lelaki dan perempuan. Jumlah bilangan murid lelaki dan perempuan. Bilangan murid lelaki kita tak tahu apa. Jadi kita letak X. Jadi kita nak tambahkan dua-dua. Bilangan murid perempuan kita letak Y. Ini adalah persamaan untuk bilangan murid lelaki dan perempuan.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok pula ketaksamaan yang terlibat. Tidak lebih daripada. Bila kita cakap tidak lebih daripada, mesti dia dalam keadaan kurang. Lagi sikit. Jadi bila lagi sikit, dekat sini kamu ada dua sahaja. Tidak lebih daripada ataupun satu lagi kecil dan sama dengan. Jadi bila kita kata tidak lebih daripada 35, maksudnya 35 tu terlibat. Satu kelas boleh ada 35 orang tapi tak boleh lebih. Sebab apa? Sebab dia tak kasih lebih sampai 35. 36, okey stop, pergi kelas lain. Okey, sekarang 35. Masuk lagi sampai 35. Maksimum adalah 35. Jangan lebih. Jadi sekarang dekat sini kita pakai simbol lagi kecil dan sama dengan 35. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey, bagus. Okey, ada berapa orang ni? Ada 1, 2, 3, 4. Okey, tak apa, tak apa. Kita belajar je. Cikgu datang niat, cikgu demam ni tapi tak apa. Cikgu niat untuk belajar, mengajar. Okey. Jadi inilah contoh pertama. Dalam mengeluarkan persamaan, ni contoh pertama. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Masing-masing boleh tengok contoh yang kedua. Cikgu nak bagi kamu faham cara nak keluarkan persamaan. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh nombor 2. Cikgu terangkan lagi sekali. Okey, tadi contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua, cikgu buat menggunakan step yang sama, iaitu kaedah yang sama. Tak ada kaedah lain, ni je kaedah yang terlibat. Okey, kita pergi kepada step pertama. Step pertama dia adalah apa situasi dia? Situasi dia, Sarah perlu membayar lebih daripada RM15 untuk membeli 5 batang pen dan 4 batang pensel di kedai. Situasi dia adalah tentang pembelian. Bila kita nak beli barang, kamu kena faham. Bila kita nak beli barang, yang pertama sekali, kamu kena ada harga barang. Harga barang. Kamu dah tahu harga, lepas tu kamu kena tahu pula dia punya kuantiti yang kamu nak kena beli. Kuantiti barang dia. Kalau kamu nak kamu beli barang, kamu cakap harga dia saja. Kita tak boleh putuskan. Saya nak beli yang RM5. Penjual tu akan tanya, nak beli berapa? Sebab apa? Sebab bila situasi pembelian, kena ada dua benda. Harga barang dan kuantiti barang. Itu yang pertama. Situasi dia. Tengok, daripada situasi kita dah boleh baca. Yang kedua, kita pergi pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah yang terlibat? Apa pemboleh ubah dia? Okey, masing-masing boleh tengok. Sarah nak beli barang lebih daripada RM15 untuk membeli 5 batang pen dan 4 batang pensel. Jadi sekarang kita tengok dekat sini, kita dah ada dua perkara. Kita dah ada untuk pen. Pen dia nak beli 5 batang pen. 5 batang pen. Dan kita nak beli 4 batang pensel. Persoalannya sekarang, apakah harga dia? Apakah dia punya harga? Untuk pen, apakah dia punya harga? Dan untuk pensel, apakah harga dia? Jadi bila kita tak tahu harga dia, kita gantikan dengan apa-apa jenis huruf. Apa-apa huruf diterima. Tak ada penempatan. Kecuali dia bermain dengan graf. Kalau main dengan graf, pakai SY. Kalau tak main dengan graf, kamu pakai A, B boleh. BC boleh, DE boleh. Harga untuk batang pen, cikgu letak sebagai X. Dan untuk pensel, cikgu letak sebagai Y. Okey. Habis. Yang kedua tentang pemboleh ubah. Yang ketiga, tentukan simbol. Bila kita bercakap tentang harga, kita nak beli barang.
harga mesti darab dengan kuantiti. Harga mesti darab dengan kuantiti. Jadi, 5 batang harga pen apa? Harga batang pen. Jumlah pembelian untuk pen adalah 5 batang darab dengan dia punya harga RMX. Dan dia beli dan dekat sini menandakan tambah. Dia beli 4 batang pensel tambah 4. 4 batang pensel. Berapa harga untuk pensel? Kita tak tahu. Jadi dekat sini adalah Y. Jadi inilah persamaan dia. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey, ini adalah persamaan yang bercakap tentang jumlah harga batang pen dan pensel. Harga pen dan pensel. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi daripada sini nombor 4 tadi kan ketaksamaan kan? Masukkan dia punya ketaksamaan. Jadi nombor 4, kita tengok situasi ketaksamaan dia. Kita tengok kepada situasi ketaksamaan. Situasi ketaksamaan. Apa situasi ketaksamaan dia? Lebih daripada. Dia nak lebih daripada. Bila dia cakap lebih daripada, maksudnya lebih daripada dekat sini, dia mention tentang lagi besar. Lagi besar. Kita tak nak dari 15. Kalau dia kata lebih daripada dan sama dengan 15, kita boleh pakai macam ni. Tapi dia kata lebih daripada, kita pakai simbol lagi besar. Jadi kita masukkan lebih daripada apa? Lebih daripada RM15. Kita masukkan, kita dapat 5X tambah 4Y lagi besar daripada RM15. Inilah kita punya persamaan. Jelas? Boleh faham? Okey. Ada orang tak ni tak? Amir, boleh faham Amir? Boleh cikgu. Okey, habis. Okey, sekarang kita keluarkan. Lokman jelas ke Lokman? Boleh faham ke Lokman? Boleh. Okey. Sekarang kita keluarkan ketaksamaan soalan-soalan yang berikut. Kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Kita pergi dahulu kepada soalan nombor 1. Berdasarkan penerangan cikgu dekat bawah ni, dekat contoh nombor 2, cikgu nak masing-masing cuba keluarkan jenis ketaksamaan. Silap. Keluarkan persamaan ni. Keluarkan persamaan daripada situasi yang cikgu petakkan. Okey, boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit boleh ke? Alamak, Amir boleh ke Amir? Cuba buat Amir. Boleh. Okey, baik. Lokman, boleh Lokman cuba buat? Boleh. Okey, cuba nombor 1 Okey, dahsyat hantar kat cikgu Cikgu tunggu. Cikgu bagi 3 minit.
Amir dapat ke Amir? Masih mencuba cikgu. Okey. Lokman dapat buat ke Lokman? Okey, bagus. Amir, Ammar, Lokman, lagi seorang siapa? Faiz. Faiz dapat buat ke Faiz? Dapat ke? Okey. Jadi, masing-masing cikgu akan tunjukkan cara keluarkan persamaan. Ya, cikgu akan tunjukkan cara nak keluarkan persamaan. Okey, bagus. Okey, mula. Cikgu akan tunjukkan cara nak keluarkan persamaan. Boleh check? Boleh check. Okey. Yang pertama, apa situasi dia sekarang ni? Situasi dia. Kamu kena faham situasi dulu. Situasi dia adalah, kita cakap apa? Bilangan penumpang bas. Okey. Itu adalah situasi dia. Bilangan penumpang bas. Okey. Maksudnya, persamaan yang kita kena keluarkan ni adalah tentang bilangan penumpang bas. Itu yang pertama kamu kena faham. Mana ada orang buat persamaan tapi dia tak tahu persamaan dia untuk apa? Semua persamaan dalam dunia ni ada untuk dia, ada reason dia. Jadi, persamaan yang kita nak bercakap sekarang adalah tentang bilangan penumpang bas. Itu yang pertama. Yang kedua. Hai Berilisa. Okey, cikgu pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah kita cari dia punya pemboleh ubah. Kita cari dia punya pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah dekat sini apa nilai yang kita tak tahu? Okey, cikgu baca balik. Dalam sebuah bas menuju ke Cameron Highland, terdapat kurang daripada 40 penumpang. Kamu jangan ambil 40 penumpang. 40 tu dia dah mention tentang nombor. Jadi kita cari sesuatu yang dia tak mention tentang nombor. Seperti yang pertama dekat sini penumpang kanak-kanak. Dia tak bagi tahu pun penumpang kanak-kanak berapa. Jadi kita boleh tulis ni sebagai pemboleh ubah dia. Penumpang kanak-kanak. Okey. Ni yang pertama yang kita tak tahu. Ni pemboleh ubah dia. Nilai yang tidak diketahui. Yang kedua, kita tak tahu dia punya jumlah penumpang untuk dewasa. Jadi dekat sini, kita tak tahu pun bilangan penumpang untuk yang dewasa. Jadi, ini adalah kita punya pemboleh ubah. Jadi apa yang kita dah buat lepas kita tak tahu sesuatu nilai tu? Kita gantikan dengan apa-apa huruf. Dekat sini cikgu dapat X. Dekat sini cikgu dapat Y. Jadi bilangan penumpang dalam bas sekarang ni adalah X tambah Y. Ini step yang pertama. Okey. Yang keempat, baru kita masukkan dia punya ketaksamaan.
Baru kita masukkan dia punya ketaksamaan. X tambah Y, apa ketaksamaan dia? Tengok ni, terdapat kurang daripada. Kurang daripada. Bila dia ada daripada ni maksudnya 40 tu terlibat. Terdapat kurang daripada 40 orang penumpang. Jadi, bila dia cakap kurang, bila dia cakap kurang daripada, kamu mungkin confuse dengan dua je simbol, lagi kecil dan lagi kecil sama dengan. Okey, ingat je, kalau cikgu cakap ada daripada, maksudnya kita ada sama dengan belah bawah. Jadi, kurang daripada 40 orang, lagi kecil dan sama dengan 40. Inilah jawapan nombor 4. Jelas ke? Boleh faham ke Faiz? Boleh ke? Ambil. Okey, bagus. Okey, lepas tu cikgu nak tanya Amar. Amar jelas ke Amar? Okey. Jelas cikgu. Okey, baik. Oh, internet Amar kurang stabil lah. Okey, ingatlah. Jelas. Okey, habis dekat sini soalan nombor 1 selesai. Soalan yang kedua, kita pergi kepada membuat persamaan. Jadi cikgu pergi susah sikitlah. Yang ni adalah soalan yang terakhir untuk membina persamaan. Okey, jadi daripada penjelasan cikgu untuk contoh nombor 2, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. Ini adalah persamaan yang keempat kita. Ini adalah persamaan yang keempat kita. Okey, jadi berdasarkan yang kita dah selesaikan tadi, cuba selesaikan nombor 4. Ni untuk yang Abang Risa baru datang. Ni adalah kita belajar tentang ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kita tengah belajar cara nak keluarkan persamaan dulu. Okey. Okey, cuba buat cikgu bagi masa. Buat nombor 4 Amir, tengah cuba ke Amir? Apa Faiz? Faiz tengah cuba ke Faiz? Ya ke? Okey, baik.
Dah siap hantar kat cikgu Cikgu tunggu. Lagi 2 minit tau. Berilisa. Berisa, okey ke Berilisa? Okey, bagus. Cikgu dah dapat. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi, cikgu mula pergi menjawab kepada soalan nombor 4. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan mula jawab soalan 4. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada dia punya apa situasi yang terlibat. Apa situasi yang terlibat? Situasi yang terlibat. Apa situasi dia? Dalam suatu kuis matematik online, Alif mendapat markah 10 markah bagi setiap soalan dan yang dijawab dengan tepat dan dipotong sebanyak 5 markah bagi setiap soalan yang salah. Jadi sekarang situasi dia adalah tentang markah kuis matematik. Alif. Jadi kita kena faham dulu kita punya persamaan yang kita nak buat ni adalah tentang apa. Okey. Habis dekat situ, kita pergi pula kepada apa pemboleh ubah dia. Apa pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah yang terlibat. Tengok ni. Alif akan mendapat 10 markah bagi setiap soalan yang dijawab dengan tepat. Kita tak tahu pemboleh ubah dia yang pertama adalah bilangan soalan yang betul. Bilangan soalan yang betul. Ini adalah pemboleh ubah yang pertama. Bilangan soalan yang dijawab dengan tepat kita tak tahu berapa. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Dan dipotong sebanyak 5 markah bagi setiap soalan yang salah. Jadi, kita punya situasi kita tak tahu pula bilangan soalan yang salah ada berapa. Jadi, untuk bilangan soalan yang betul, cikgu gantikan dia sebagai X. Bilangan yang salah, cikgu gantikan dia sebagai Y. Jadi, untuk dia punya markah, bilangan soalan yang betul akan dapat satu soalan betul dapat 10 markah. Maksudnya dekat sini kita dapat 10X. Ini markah untuk satu soalan yang betul. Ini X ni bilangan soalan yang betul. Ini untuk yang betul. Tambah yang kedua. 5 markah bagi setiap soalan yang salah. 5 darab pula dengan Y. 5Y. Inilah kita punya persamaan. Inilah markah persamaan kuis matematik untuk Alif. Lepas tu nombor 4, barulah kita masukkan dua variable ni dalam kita punya ketaksamaan. Apa ketaksamaan yang terlibat? Okey, markah minimum yang diperolehnya sebanyak
65 markah. Minimum maksudnya paling sikit. Paling sikit 65 markah. Maksudnya dekat sini markah minimum 65. Maksudnya dia boleh pergi jauh lagi. Dia boleh pergi jauh lagi. Dia boleh pergi jauh lagi. Dia boleh pergi lagi besar. Jadi, minimum 65, kita pakai lagi besar dan sama dengan 65. Barulah kita dah faham 10x tambah 5y. Sekarang baru kita pergi kepada situasi dia. Situasi dia punya ketaksamaan. Lagi besar dan sama dengan 65. Jadi, inilah jawapan untuk nombor 4. Nombor 4. Ni jawapan dia. 10x tambah 5y lagi besar dan sama dengan 65. Jelas ke semua? Boleh faham? Ha. Faiz boleh faham ke Faiz? Boleh. Amir. Okey. Amir ada ke Amir? Ada cikgu. Jelas ke Amir cikgu buat nombor 4 ni? Jelas. Okey, habis dah soalan dekat depan Okey, kita pergi kepada apa yang kita nak belajar seterusnya. Okey. Jadi, dalam nombor 2 ni kita nak belajar menentukan kita punya titik koordinat dan garis lurus. Okey, ni yang kita belajar yang pertama yang cikgu tunjuk panjang-panjang ni adalah mengeluarkan persamaan. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua dalam bab ni ada apa? Dalam bab ni adalah penentuan memuaskan. Okey. Penentuan memuaskan. Memuaskan antara apa? Memuaskan antara titik koordinat. Titik koordinat dan titik koordinat dan garis lurus. Okey, cikgu bagi situasi dia. Okey, ni garis lurus kita. Ni adalah garis lurus kita yang pertama, ni garis lurus kita yang kedua dan ini adalah garis lurus kita yang ketiga. Situasi yang pertama iaitu dekat sini dan situasi yang kedua dekat sini, situasi yang ketiga dekat sini. Garis lurus kita, cikgu buat kita punya persamaan y sama dengan 3x tambah 2. Sama juga y sama dengan 3x tambah 2. Sama juga y sama dengan 3x tambah 2. Okey, ini adalah kita punya garis lurus. Ini adalah kita punya maklumat tentang garis lurus. Sekarang titik koordinat. Untuk titik koordinat, cikgu buat warna biru. Yang pertama berada di atas. Yang kedua berada tepat pada garis lurus. Yang ketiga berada di bawah garis lurus. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok. Kalau garis lurus dan titik koordinat ni berada di atas, jadi kita pakai simbol lagi besar. Kita tukar kita punya persamaan, dia akan menjadi ketaksamaan y lagi besar 3x tambah 2. Okey, lepas tu kita pergi pula, kalau dia jatuh, titik koordinat kita jatuh tepat dekat kita punya garis lurus, dia akan jadi y sama dengan 3x tambah 2. Maksudnya, kita punya titik koordinat ni adalah jatuh tepat pada garis lurus. Kalau yang terakhir, kalau dia dekat bawah garis lurus, kita cakap dia y lagi kecil daripada 3x tambah 2. Ni adalah kita punya koordinat, kita punya persamaan. Okey, jadi ini yang kita nak kena cari sekarang. Apa yang memuaskan? Memuaskan dekat sini, kita sama ada kita nak pakai lagi besar. Bila dia lagi besar, cikgu nak kamu faham, titik koordinat dia berada di atas garis lurus.
Titik koordinat dia berada di atas garis lurus. Kalau dia pakai sama dengan. Sama dengan bermaksud dia jatuh betul-betul pada garis lurus tu. Dan yang terakhir, lagi kecil. Lagi kecil bersamaan di bawah garis lurus. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu. Okey. Jadi ini adalah penjelasan. Ini adalah penjelasan. Nur Alia Nazira ada dah. Okey, ini adalah dia punya penjelasan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada soalan-soalan. Soalan penentuan memuaskan. Memuaskan dekat sini kita nak pakai ni lagi besar ataupun sama dengan ataupun lagi kecil. Itu sahaja. Itu sahaja. Okey, kita pergi kepada kita punya soalan. Penentuan untuk memuaskan ataupun tidak. Okey. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan dekat sini. Tak apalah, cikgu buat nombor 1 lah. Okey, kita buat nombor 1. Okey. Yang pertama, kita tengok kepada jadual dia. Kita tengok jadual dia. Jadi, garis lurus dia apa dekat sini? Garis lurus dia adalah ni. Ni garis lurus dia. Iaitu Y sama dengan 3X tolak 2. Sampai sini jelas ke? Boleh faham ke sampai sini? Ada orang tak jelas ke sampai sini? Jelas cikgu. Okey, baik. Jelas. Okey, baik. Y sama dengan 3X tolak 2. Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak tentukan? Sekarang ni kita ada satu titik koordinat. Titik koordinat kita adalah 1,-4. Kita nak tahu titik yang warna 1-4 ni berada di atas garis lurus ataupun berada di tengah garis lurus ataupun berada di bawah garis lurus. Okey. Jadi kalau titik ni berada di belah atas garis lurus, kita punya persamaan daripada Y sama dengan 3X tolak 2, dia akan jadi Y lagi besar daripada 3X tolak 2. Kalau dia jatuh tepat, okey, Y sama dengan 3X tolak 2. Kalau dia jatuh dekat belah bawah garis lurus, titik ni dia akan jadi Y lagi kecil daripada 3X tolak 2. Sekarang kita nak tahu. Bila kita nak tahu ni, kita kena ikut kaedah yang cikgu tunjuk. Yang pertama, kita buat jadual. Jadual kita, bahagian yang pertama adalah kita bercakap tentang titik koordinat. Titik koordinat. Ini adalah bahagian koordinat. Bahagian yang kedua adalah tentang garis lurus. Okey. Jadi, koordinat kita apa? Tengok, titik kita adalah 1,-4. 1,-4. Maksudnya, sini adalah maklumat untuk X, sini adalah maklumat untuk Y. Jadi, koordinat kita adalah -4 untuk Y. Jadi, kita masukkan -4. Kemudian, dekat sini, kita pergi pula kepada 3X tolak 2. X dekat sini kita pakai. X dekat sini kita pakai masukkan ke dalam 3X tolak 2. 3X tolak 2. X kita adalah 1. 3 dalam kurungan 1 tolak 2. 3 darab 1 dapat 3. Tolak dengan 2 kita dapat 1. Jadi apa yang kita nak kena buat? Itu step pertama. Cikgu ulang lagi sekali. Yang pertama sekali kita dapat
Y untuk koordinat. Ini koordinat kita, ni X kita, ini Y kita. Jadi Y untuk koordinat adalah negatif 4. Sebab tu cikgu masukkan negatif 4. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, garis lurus. Ni persamaan garis lurus kita. Macam mana nak dapatkan Y untuk garis lurus? Masukkan X kita. X kita 1 tau sekarang ni. Jadi kita gantikan 1 ke dalam ni. 3 darab 1 dapat 3. Tolak 2 kita dapat 1. Jadi apa yang kita buat? Kita comparekan negatif 4 dengan 1. Negatif 4 dengan 1. 1 ni lagi besar. Jadi apa persamaan dia? Persamaan dia adalah Y kita pakai ni. Kita pakai lagi kecil. Y mana? Okey, ni kita pakai ni. Ni jawapan dia. Y lagi kecil daripada 3X tolak 2. Jadi situasi dia sekarang jatuh pada di bawah garis lurus. Ini cara dia. Ini cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas cikgu. Okey, Boleh bagus. cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita cuba buat satu latihan dulu. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, berdasarkan yang cikgu terang tadi, cuba selesaikan soalan nombor 2. Bagi tahu cikgu sama ada dia kena pakai lagi kecil ke, lagi besar ke atau sama dengan. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 2. Rujuk contoh cikgu dah buat dekat atas tu. Adila berlisan mesti terkejut sikitnya. Okey. Masing-masing bercuti. Okey, bagus. Dah dapat? Okey, cikgu tunggu masing-masing untuk cuba buat. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, pandai. Okey, jadi cikgu mula jawab dekat depan. Kamu tengok tau. Cikgu lari sikit daripada topik. Cikgu kan nak buat kertas 2. Tak tahulah ramai tak minat buat kertas 2 kot. Ramai tak datang. Okey. Tak apalah, kita pergi kepada topikal. Kita pergi kepada
topikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tadi 8. Okey, kita pergi kepada topikal. Jadi, kamu tengok macam mana cikgu buat. Okey, cikgu terangkan. Okey, ini adalah satu garis lurus. Satu garis lurus. Garis lurus kita. Cikgu buat. Ni garis lurus kita. Sekarang, situasi yang pertama ni, situasi yang pertama, yang ni Y sama dengan 2X tambah 6 ni, apa maksud dia? Dia maksudnya dia jatuh betul-betul tepat dekat garis lurus. Y sama dengan 2X tambah 6. Okey, yang seterusnya, kalau dia tunjuk lagi besar, maksudnya titik koordinat tu dia jatuh dekat atas. Ini adalah situasi Y lagi besar daripada 2X tambah 6. Dan yang terakhir, Y lagi kecil daripada 2X tambah 6. Ini adalah situasi yang terakhir, iaitu Y lagi kecil daripada 2X tambah 6. Okey, habis dekat sini. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan tunjuk dekat kamu cara nak buat dia. Okey, cikgu tak guna ni, nampak sempit sangat. Cikgu tak guna ni, nampak sempit sangat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tampal dengan ni. Cikgu akan tampal dengan ni. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan jalan kira dia, cikgu akan buat pada bahagian yang warna biru. Okey, yang pertama ini adalah bahagian titik koordinat. Ini adalah bahagian titik koordinat. Koordinat. Titik koordinat kita sekarang adalah 2, -2. Jadi, bila cikgu cakap titik koordinat, kamu kena cari dia punya Y. Y untuk titik koordinat tu apa? Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi, Y untuk bahagian koordinat, kamu terus tulis Y adalah -2. Kita terus masukkan -2. Yang ini adalah pada garis lurus. Untuk garis lurus, X kita 2. Apa kaitan dengan 2 ni? Kita masukkan dalam ni. 2X tambah 6. Jadi kita masukkan X kita 2. 2 dalam kurungan 2 tambah 6. 2 darab dengan 2 dapat 4. Tambah dengan 6 kita dapat 10. Jadi apa yang kita nak kena buat sekarang? Kita comparekan yang kita dapat dekat sini dan yang kita dapat dekat sini. -2 dan 10. Jadi bila kita comparekan, kita akan nampak 10 lagi besar. Bila 10 lagi besar, maksudnya apa? Maksudnya kamu pakailah simbol lagi besar untuk dekat 10. Jadi, yang lain jangan terbalikkan. Yang kita nak nampakkan adalah simbol ni, iaitu lagi kecil. Jadi, dekat sini situasi yang sekarang yang pakai simbol ni adalah yang warna hijau. Jadi, inilah yang memuaskan ketaksamaan kita punya garis lurus dan koordinat. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, kita cuba lagi last soalan yang terakhir. Berdasarkan contoh yang cikgu dah buat tadi. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, berdasarkan contoh 3, cuba buat berdasarkan soalan nombor 2, cuba buat nombor 3. Cikgu tunggu. Cuba buat nombor 3 yang cikgu petakkan tu.
Okey. Dapat buat tak ni nombor 3? Cikgu nak sembanglah sikit. Adila ada ke dekat situ Adila? Ada cikgu. Adila dapat buat ke? Ke Adila kat mana ni? Tengah bercuti ke? Dekat kampung sebab nenek masuk hospital. Allah, ya ke? Serba salah pula cikgu pilih Adila untuk bersembang. Semoga dipermudahkan semua urusan Terima kasih cikgu. Alia Nazira ada ke dekat situ? Ada. Okey, Alia Nazira tengah bercuti ke? Tak. Kat rumah je lah. Ha. Oh. Okey. Tak cuti mana-mana ke? Ha? Tak cuti Tak. mana-mana ke? Tak. Tak. Jogging lah. Kira kat rumah jogging je lah. Ada tapi kenduri. Okey. Okey, tak apa. Okey, cikgu nak tanya Amir. Amir ada ke Amir dekat situ Amir? Ada cikgu. Amir tak bercuti mana-mana ke? Ada cikgu. Ada. Wow, kat mana tu? Tak ada. Tak ada. Ingat ada tadi. Okey. Amar kat kampung Amar? Ya Amar cikgu. okey. Amar Sarawak kan? Tak cikgu. Oh, Sabah. Sabah Oh, Sabah. Okey. Lokman. Cikgu pilih topik ni sebab Lokman tau. Lokman dapat buat tak tu Lokman? Tengok buat. Dapat. Lokman kat mana tu? Kat rumah. Kat rumah. Okey. Main ML ke? Tak ada. Okey. Jadi cikgu pergi kepada penjelasan untuk topik ni. Okey, nanti cikgu buat rumusan. Okey, untuk kita punya bab sebenarnya dah habis. Bab kita dah habis dah. Habis dah cikgu jelaskan. Sekarang ni bila dah habis cikgu jadi macam, nak belajar apa? Cikgu tak tahu penguasaan kamu macam mana bab 1 sampailah habis. Jadi cikgu nak test. Jadi bila cikgu nak test, cikgu pergi kepada set kertas 2. Tapi time set kertas 2 mesti sikit orang. Jadi cikgu tak boleh nak test penguasaan bab 1, bab 2, bab 3 tu kat mana dah sekarang. Okey. Jadi untuk next class, cikgu akan proceed kepada latihan-latihan by topical. Mungkin bila by topical, kamu boleh lebih fokus kepada topik tu je. Bukan secara menyeluruh. Boleh ke semua? Jelas, boleh ke? Boleh cikgu. Okey, kita akan pergi kepada topical Okey, jadi macam nilah topical ni macam nilah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 3. Jadi masing-masing boleh tengok. Dalam ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah ni, dia ada satu bahagian yang kita kena check. Kena check apa? Kena check antara hubungan kita punya garis lurus dengan titik koordinat. Jadi ni garis lurus kita. Okey, untuk titik koordinat. Yang pertama cikgu nak kamu faham. Bila koordinat dia, bila persamaan kita tulis sama dengan bermaksud titik koordinat kita berada betul tengah-tengah garis lurus. Berada tepat jatuh dekat betul-betul pada garis lurus. Ini adalah kondisi Y sama dengan 7 tolak X. Yang kedua, kita pergi kepada yang warna biru, lagi besar. Lagi besar ni, kondisi dia adalah titik koordinat jatuh dekat belah atas garis lurus. Dan yang terakhir, warna hijau, dekat sini kondisi dia adalah garis lurus kita
jatuh pada titik koordinat kita jatuh pada bawah garis lurus. Okey sampai situ. Sampai situ. Okey, kemudian dekat sini kita pergi kepada cara dia. Cara dia adalah kita buat dua bahagian. Bahagian pertama tentang titik koordinat. Bahagian yang kedua adalah tentang garis lurus. Okey, cikgu buat teliti. Cikgu buat slow-slow, cikgu nak kamu faham. Okey, titik koordinat yang kita kena compare dengan garis lurus ni kita keluarkan dulu dekat bahagian titik koordinat. Titik koordinat kita adalah 2,5. Jadi bahagian titik koordinat ni X, ini Y. Jadi Y untuk titik koordinat adalah Y sama dengan 5. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Baik, untuk garis lurus, kita ambil Y sama dengan 7 tolak X. Kita assume titik ni berada di tengah dulu. Okey, tengok kat depan. Jadi, macam mana kita nak buat step seterusnya? Okey, X kita ni 2. Gantikan 2 ke dalam X. Jadi, kita akan dapat Y sama dengan 7 tolak 2. Jadi, kita selesaikan Y sama dengan 7 tolak 2, kita dapat 5. Habis dekat situ. Okey, kemudian daripada sini, kita compare kan. Kita bandingkan mana lagi besar, mana lagi kecil atau sama dengan. Okey, jadi dekat sini kita compare kan, kita ambil 5 untuk titik koordinat dan kita ambil 5 untuk garis lurus. Jadi bila nilai Y dekat koordinat 5 dan nilai Y dekat garis lurus pun 5, dia sama. Tak ada mana-mana yang lebih besar. Jadi kita pakai sama dengan. Sama dengan ni lah yang kita boleh faham bahawa kita punya jawapan adalah Y sama dengan 7 tolak X. Maksudnya apa? Maksudnya titik koordinat tu jatuh tepat pada garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Last soalan. Last soalan. Masing-masing sila selesaikan soalan nombor 4. Boleh buat soalan nombor 4. Okey, ni last soalan Okey, cuba selesaikan soalan nombor 4. Last soalan untuk bahagian ni lah. Lepas tu cikgu akan ajar yang belah bawah. Okey, bagus. 1 minit lagi.
Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi masa menjawab sudah pun habis. Okey. Amar dapat tak tu Amar? Amar lag eh. Amir dapat tak tu Amir? Dapat cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 4. Tengok betul-betul. Tentukan sama ada titik 01 memuaskan yang mana? Okey, sekarang garis lurus dia, ni garis lurus dia. Ni adalah dia punya garis lurus. Okey. Kemudian garis lurus dia macam tadi, cikgu akan explain. Yang pertama adalah yang warna biru. Bila kamu nampak Y sama dengan negatif 3X tambah 3, maksudnya apa? Dekat situ, titik koordinat jatuh tepat pada garis lurus. Yang kedua, kita pergi kepada yang warna hijau. Warna hijau maksudnya Y lagi besar daripada negatif 3X tambah 3. Maksudnya dia berada di atas garis lurus. Dan yang terakhir adalah Y lagi kecil daripada negatif 3X tambah dengan 3. Okey, ini dia. Ini situasi yang kita nak cari yang sekarang. Kita nak tahu titik koordinat ni 0,1 ni berada di situasi yang mana. Dia di bawah garis lurus atau dia sama dengan garis lurus atau dia di atas garis lurus. Okey, cara dia adalah kita buat dua bahagian. Satu bahagian untuk koordinat. Satu lagi bahagian untuk garis lurus. Okey, tengok betul-betul. Kita cari Y. Y untuk koordinat 0,1. Kat sini X, sini Y. Jadi untuk koordinat kita boleh terus ambil Y sama dengan 1. Untuk garis lurus, kamu kena ambil dia punya persamaan. Y sama dengan negatif 3X tambah 3. Okey. Ambil X dia. X yang kita pakai dekat sini adalah kosong. X tu sama dengan kosong. Kita gantikan ke dalam X. Jadi dekat sini kita akan dapat Y sama dengan negatif 3. Gantikan kosong tambah 3. Negatif 3 darab kosong boleh terus pangkah. Kita akan dapat Y sama dengan 3. Jadi apa yang kita nak buat? Buat comparison. Comparison, kalau dekat koordinat kita dapat 1. Dekat garis lurus kita dapat 3. 3 lagi besar daripada 1. Jadi, kita punya ketaksamaan mana yang pakai lagi kecil? Yang pakai lagi kecil, kita tengok yang mana? Oh, yang ini. Jadi, inilah jawapan dia. Yang warna merah tu jawapan dia. Maksudnya, titik koordinat 0,1 ni berada di bawah garis lurus tu. Jadi kita boleh ambil persamaan dia adalah negatif 3X tambah 3 yang warna merah tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu. Okey, habis. Okey, habis kat situ kita pergi kepada melorikkan. Kita nak pergi kepada melorikkan. Cikgu akan ajar. Cikgu ajar kamu cara nak lorikkan. Okey, yang pertama sekali, cikgu ajar kamu cara nak lorikkan. Kita belajar 3 perkara hari ni. Okey, melorikkan. Melorikkan. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, ini adalah kita punya garis lurus. Ini adalah kita punya garis lurus. Okey. Garis lurus yang pertama, cikgu akan tunjuk pada kamu yang warna hitam. Warna hitam, cikgu buat dia, cikgu buat dia punya persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okey, ni persamaan garis lurus. Kalau kita punya persamaan tu, dia bercakap tentang Y. Maksudnya Y sama dengan apa? Dia mention tentang Y dulu.
Kalau dia mention tentang Y, bila kita nampak Y lagi besar, maksudnya kita lorek belah atas. Cikgu buat warna-warni Okey, kita buat warna-warni Okey, kalau kita nampak Y lagi besar, maksudnya kita lorek belah atas. Mana? Okey, yang ini. Okey. Kita lorek belah atas semua ni. Ini adalah bahagian untuk Y. Ini adalah belah atas dia. Ini adalah belah atas. Okey. Kemudian, ini lagi besar. Okey. Kemudian, kalau kita punya Y, kita tengok dia lagi kecil. Bila lagi kecil, maksudnya kita lorek belah bawah. Lorek belah bawah. Okey. Jadi, dekat sini, kalau dia lagi kecil, kita akan lorekkan belah bawah. Okey. Ini je. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okey. Ni yang pertama. Ini adalah situasi yang pertama. Iaitu apabila dia menggunakan nilai Y. Okey. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Baik, ini dia gunakan nilai Y. Kalau dia gunakan nilai X, ingat. Kalau dia gunakan nilai Y, dia tentang atas dengan bawah. Ini ke atas dan ini ke bawah. Tapi kalau persamaan tu, dia buat X sama dengan apa? Sebagai contoh, cikgu akan tunjuk kat sebelah. Okey, dia buat X pula. Kalau dia buat tentang X, kalau X, cikgu buat satu garis lurus. Cikgu buat satu garis lurus ataupun cikgu ambil je persamaan yang sama. Cikgu ambil saja persamaan yang sama. Baik, cikgu copy je kan. Okey. Kalau dia bercakap tentang X, tengok kat depan tau. Kalau dia bercakap tentang X dan dia lagi besar. X lagi besar. Kamu kena faham. Kamu kena lorek belah kanan. Kamu kena lorek belah kanan. Mana kanan dia? Ini kanan dia. Ini adalah belah kanan. Garis lurus yang sama, cuma direction bawah atas macam tu. Kanan kiri macam ni. Ini adalah belah kanan. Fokus kepada direction dia. Okey, ni adalah belah kanan. Kalau cikgu cakap X tu lagi kecil, maksudnya kamu kena lorek belah kiri. Jadi dekat sini, mana belah kiri dia? Ini kiri dia. Ini kiri dia. Ini adalah bahagian kiri. Kamu kena tahu bila nak kena lorek. Bila kamu dah boleh faham nak lorek yang mana, sumpah senang je bab ni. Okey, ni kiri, ini kiri. Kamu kena fokus betul-betul. Bahagian kamu punya persamaan tu pakai X ataupun pakai Y. Kalau pakai Y, kita fokus kepada atas bawah. Kalau dia pakai X, kita fokus kepada kanan kiri. Ini penjelasan untuk lorekkan. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Okey. Habis dekat sini. Okey. Jadi, Amir boleh faham ke Amir sampai sini? Lokman, jelas ke Lokman sampai sini? Ya, cikgu. Okey. Kita dah belajar kat mana nak lorekkan. Okey, cikgu ajar kamu. Okey, sekarang. Okey. Cikgu terlupa nak terang lagi sekali. Okey, itu yang pertama tau. Itu yang pertama. Ni cikgu buat pekat. Ini cikgu buat pekat. Okey. Okey. Garis lurus ni dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Yang pertama, garis lurus. Ni jenis garis lurus. Okey. Jenis garis lurus. Jenis garis lurus.
Dia bergantung kepada ketaksamaan. Okey, kalau garis lurus dia ada sama dengan belah bawah, dia pekat. Kalau garis lurus dia tak ada belah bawah, maksudnya dia putus-putus. Tu beza dia. Dia putus-putus. Okey, tu beza dia. Ingat, kalau dia punya garis lurus ada belah bawah, dia pekat. Kalau garis lurus dia tiada belah bawah, dia ada putus-putus. Okey, ni ni beza dia. Okey, cikgu harap jelas sampai sini. Okey. Habis dekat sini okey. Jadi sekarang kita fokus kepada dia punya garis lurus dulu. Okey, tengok. Kalau garis lurus dia nombor 1 ni, kamu jangan pelik pula kenapa putus-putus. Ingat, kalau dia dalam keadaan lagi besar ataupun lagi kecil sahaja, maksudnya dia tak ada sama dengan garis lurus dia putus-putus. Okey, cikgu nak tanya kamu, Y bila lagi besar, kita lorek atas ke bawah? Kita lorek atas ke bawah? Lokman, kita nak lorek atas ke bawah bila dia dalam keadaan lagi besar? Atas. Ya, kita lorekkan belah atas. Jadi, inilah jawapan dia. Kita lorek belah atas. Lorek semua dekat belah atas. Itu cara dia. Itu nombor 1. Okey, cikgu pergi pula kepada nombor 2. Cikgu pergi pula kepada nombor 2. Okey, kita baca, cara baca dia kiri ke kanan. Kita tak kisah. Kita tetap baca kiri ke kanan. Sekarang kamu ambil Y lagi kecil dan sama dengan. Y kalau dia lorek macam ni, dia lorek kiri, silap. Kalau lagi kecil, Y bila lagi kecil, dia lorek atas ke bawah? Apa Lokman? Dia lorek atas ke bawah? Bawah. Ya, kita lorek belah bawah. Jadi ini jawapan dia. Dia tak penting pun persamaan tu. Dia penting. Maksudnya dekat sini kalau kamu nampak Y tu duduk sorang-sorang dan kita tengok persamaan dia. Kalau lagi besar belah atas, kalau lagi kecil belah bawah. Okey, kita fokus kepada soalan nombor 3 pula. Kita fokus kepada soalan nombor 3. Tadi Y tentang atas bawah. Sekarang X tentang kiri kanan. Kalau X lagi kecil, kita lorek kanan ke kiri? Apa Lokman? Kiri. Ya, kita lorek belah kiri. Jadi kita loreklah belah kiri. Itu jalan kerja dia. Habis dekat situ. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Kamu jangan tertipu dengan kompleksnya persamaan tu. Tak payah pening. Yang kamu nak kena fikir betul-betul sekarang dia Y dan lagi kecil sama dengan. Lokman, kalau lagi kecil untuk Y, atas ke bawah? Bawah. Ya, jadi dekat sini yang kita lorekkan dia belah bawah. Yang kita lorekkan dia belah bawah. Okey, tak apa. Kita pergi lagi soalan nombor 5. Kita pergi lagi kepada soalan nombor 5. Okey. Y lagi kecil. Bila Y lagi kecil, maksudnya atas ke bawah? Lokman? Bawah. Iya. Jadi dekat sini kita lorekkan belah bawah. Itu sahaja. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan nombor 6. Kita tengok kepada soalan nombor 6. Macam mana kalau dia dalam keadaan ada Y, ada X pada satu tempat? Kamu tak payah pening. Kamu kena pilih. Kamu nak buat dia X atau Y. Kalau kamu nak buat dia X, kalau kamu nak buat dia Y, kamu kena pindahkan yang lain. 2Y tambah 11 lagi kecil daripada negatif 22. Okey, pindahkan 11. 11X ni. Pindahkan 11X, dia akan jadi negatif 22 ni positif, dia akan jadi negatif 11X. Pindahkan 2, jadi Y lagi kecil negatif 22 tolak 11. 2 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Okey, Y lagi besar atas ke bawah? Lokman, atas ke bawah Y lagi besar? Atas. Atas. Maksudnya ini belah atas dia. Ini belah atas dia. Jadi inilah bahagian yang kita lorek. Okey,
Kalau tak percaya, kita nak pakai X. Boleh, tak ada masalah. Ambil warna biru, 2Y tambah 11X lagi kecil daripada negatif 22. Pindahkan pula 2Y. Jadi kat sini tinggal 11X, negatif 22. Ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 2Y. Ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Negatif 22, negatif 20Y, negatif 2Y per dengan 11. Ni kan darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. X, kalau dia lagi besar, kanan ke kiri, Luqman? Kalau X lagi besar, kita lorek belah kanan ke belah kiri? Kanan. Ya, kita lorek belah kanan. Jadi dekat sini, ini kanan dia. Jadi tempat yang sama je dia lorekkan. Dia tak kisah. Kalau kamu pakai Y, kamu tentang atas bawah. Kalau kamu pakai X, kamu lorekkan tentang kiri kanan. Tapi jangan pening, sebab jawapan yang kita akan dapat adalah lorekan pada bahagian yang sama. Kalau kita pakai atas, macam mana cikgu lorekkan kalau dia pakai atas? Okey, cikgu buat kemas sikit. Okey, kalau dia pakai atas, kita lorek untuk warna hitam. Kita lorek belah atas. Ni belah atas dia. Ini adalah lorekan untuk belah atas. Okey, kalau untuk yang kanan, kita lorek belah kanan. Dia macam tu. Tapi yang kita kena nampak, bahagian yang dia lorek sama sahaja. Jelas ke, Luqman? Jelas cikgu. Okey, habis dekat situ. Okey, kita pergi kepada entahlah, sama je semua. Bila kita dah faham tu senang je. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 8. Cikgu tak bagi kamu buat ni sebab kamu tak print pun. Cikgu tak bagi kan? Okey, jadi sekarang 3Y tolak lagi besar X tolak 3. Pindahkan 3, darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Y lagi besar tentang atas ke bawah? Luqman. Atas. Atas. Jadi dekat sini untuk Y kita lorekkan atas bawah. Kita loreklah atas bawah. Jadi itulah cara dia nak bagi kita nampak. Okey, habis dekat situ. Yang kamu kena baca dari kiri ke kanan, jangan baca kanan ke kiri. Kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Siapa baca kanan ke kiri salah. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi cikgu pergi kepada dah habis dah sebenarnya untuk bab ni. Itu sahaja. Okey. Jadi kejap Okey. Dalam bab ni yang lorek yang sama je. Tempat yang kita lorekkan. Tempat yang kita lorekkan. Tempat yang kita dah lorek, cikgu dah ajar. Sekarang, last kali cikgu nak ajar kamu cara buat garis lurus. Cikgu ada masa 7 minit je. Habis je cikgu buat garis lurus, sebenarnya kamu dah boleh faham dah bab ni. Okey, tengok dekat depan. Cara nak buat garis lurus. Macam mana cara nak buat garis lurus? Okey, yang pertama, cara nak buat garis lurus paling senang kamu assume. Kamu assume X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Okey, tengok. Okey, assume, kenapa kita assume? Kita nak dapatkan dua koordinat. Jadi, yang pertama sekali, cikgu assume. Dia ada dua cara tau. Tak apalah. Cikgu ajar. Okey, yang pertama, kita nak kena ada dua koordinat. Sebab kalau kita ada satu koordinat saja, ke mana garis lurus kita boleh pergi? Dia boleh pergi bawah, kiri, kanan. Kita tak ada penanda aras. Jadi, bila kita ada dua koordinat, kita boleh nampak, garis lurus mesti ke situ. Sebab itulah kita kena ada dua koordinat. Jelas ke Luqman sampai situ? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang bila nak buat garis lurus, kamu assume untuk nilai X sahaja. Assume untuk nilai X sahaja. Jadi, dekat sini nak assume untuk nilai X, pilih yang kecil-kecil je. Yang pertama, kamu assume X sama dengan 0. Lepas tu, kamu tengok dekat graf ni, X tu ada apa? Ada 0 dengan 2. Apalah salahnya kamu assume X sama dengan 2?
Ambil persamaan kita. Mana persamaan kita? Persamaan kita dekat sini adalah Y. Ni. Y sama dengan X tambah 2. Jadi nak buat garis lurus, kamu kena tukar dia jadi sama dengan dulu. Okey, kita pergi kepada yang belah bawah. Y sama dengan kosong. Y sama dengan X tambah 2. Bila kita assume kosong, maksudnya dia akan jadi kosong. Kita terus dapat nilai Y. Jadi koordinat kita dekat sini adalah X, Y. X, Y. X kita kosong. Buka koordinat, buka kosong. Okey, Y kita 2. Jadi plotkan mana X tu kosong. X tu kosong dekat belah bawah. Y kita 2. Ini adalah koordinat yang pertama. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Luqman jelas, Luqman? Jelas cikgu. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada Y sama dengan 2. X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, ambil persamaan Y sama dengan X tambah 2. Gantikan ke dalam X. Y sama dengan 2 tambah 2. Jadi Y kita dapat 4. Jadi dekat sini X, Y. X kita 2, Y kita 4. 2,4. Mana baca? Ni 2, ini 4. Jadi lepas tu barulah kita boleh buat satu garis lurus. Barulah kita boleh buat satu garis lurus. Kenapa cikgu pekatkan? Cikgu pekatkan sebab dia Y, di dalam keadaan Y lagi kecil X tambah 2. Dia ada lagi sama dengan. Bila dia ada sama dengan, kita pekatkan dekat situ. Sebab tu kita kena cari dua koordinat. Cikgu dah ajar dah yang tu juga. Okey. Jadi sampai situ sahajalah untuk malam ni. Sebenarnya dah boleh habis dah bab ni kalau kamu faham yang cikgu ajar ni. Okey. Jadi masing-masing cikgu nak buat rumusan lah. Cikgu nak buat rumusan. Yang pertama sekali, cikgu memang nak pergi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Yang pertama sekali, cikgu memang nak pergi kepada jawab soalan-soalan exam. Tapi tak ramai orang, mungkin tengah bercuti kan. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada bab 6, iaitu bab pemboleh ubah. Jadi dekat sini kamu boleh tengok balik. Cikgu ada ajar. Mula-mula bab pertama ni cikgu ajar definisi dulu. Cikgu ajar definisi. Definisi ketaksamaan kat sini cikgu terangkan. Definisi linear kat sini cikgu terangkan. Definisi pemboleh ubah kat sini cikgu terangkan. Habis dekat situ, cikgu proceed pula kita punya kelas dengan keluarkan persamaan. Jadi dekat sini cikgu ajar siap dengan step. Cikgu ajar siap dengan step. Cikgu ajar siap dengan step. Ada 4 soalan. Habis dekat situ, kita pergi pula kepada benda yang kedua yang ada dalam bab ni. Nak menentukan mana ketaksamaan yang memuaskan dengan titik koordinat. Kalau dia ke atas, dia lagi besar. Kalau dia jatuh, koordinat jatuh dekat sama dengan garis lurus, kita jadi sama dengan. Kalau koordinat jatuh dekat belah bawah, kita jadi lagi kecil. Jadi dekat sini, kita ada buat beberapa soalan. 1, 2, 3, ada 3 soalan. Habis dekat situ. Kemudian dekat sini cikgu akan ajar pula cara melorekkan. Bahagian ketiga, cara lorekkan. Ni boleh tengok balik. Ni. Dan jenis garis lurus. Kita buat pula cara lorekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soalan kita buat cara lorekkan. Yang bahagian terakhir untuk kelas kita pada malam ni, cikgu ajar kamu cara melakar garis lurus. Cara buat garis lurus. Macam ni, cikgu dah buat garis lurus dah. Jadi, cikgu tak share ke? Ni cara cikgu buat garis lurus. Cara cikgu buat garis lurus. Lepas tu, cikgu tunjuk balik daripada awal lah. Okay, sorry. Cikgu tak share. Dekat sini kamu boleh tengok balik kelas kita. Ni definisi. Mula-mula sekali kelas, cikgu terangkan tentang definisi. Definisi ketaksamaan. Definisi tentang persamaan. Definisi tentang pemboleh ubah. Habis dekat situ. Kemudian, cikgu pergi pula kepada mengeluarkan persamaan. Kat sini kita ada buat 4 soalan. 1, 2, 3 dan 4. 1,
cara nak keluarkan persamaan. Cikgu siap bagi ada 4 langkah ni. Habis dia kat situ. Kemudian kita pergi kepada kelas kita yang kedua, iaitu penentuan memuaskan. Maksudnya main dengan titik koordinat dan garis lurus. Kalau titik koordinat berada di atas garis lurus, sat lagi besar. Kalau dia jatuh tepat, sama dengan kalau dia jatuh dekat belah bawah, lagi kecil. Lepas tu kita ada buat beberapa soalan. 1, 2, 3. Ada 3 soalan. Kemudian kelas kita diteruskan dengan cara melorekkan. Iaitu yang 3 ni cikgu datang. Cara lorekkan. Lepas tu cikgu ajar jenis garis lurus. Kita buat beberapa soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soalan cara lorekkan. Kemudian yang terakhir, bahagian kelas kita cikgu ajar kamu cara buat garis lurus. Cara melakar garis lurus tu. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf salah silap cikgu. Okey, jadi sampai situ sahaja. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua. See you. Assalamualaikum cikgu. Okey.